kita survive, supaya kita sentiasa seronok nak meneruskan hari-hari yang berikutnya, supaya kita tak mudah berputus asa. Yang kelima, pendek dan jarakkan waktu ziarah. Jangan terlalu lama ataupun terlalu kerap, kerana pesakit hendak, kecuali pesakit hendak sebaliknya. Kita ziarah ini seboleh-bolehnya jangan terlampau lama dah. Dan maknanya, dan juga kita pergi ni sekali-sekala sahaja. Ini kalau kita ziarah yang sakit itu kawan-kawan biasa lah, kawan-kawan biasa macam tu kan. Kalau rapat pun, maknanya secara jauhnya kita janganlah lama-lama sangat. Ziarah start daripada buka hospital pukul 7 pagi keluar pukul 6 petang. Kawan tu nak sembahyang, nak makan, nak apa susah, kita duduk depan dia je majak, ajak sembang, lama sembang tu bagi motivasi lama, tapi itu tak boleh, menyusahkan dia pula. Jadi jangan terlalu lama. Sekejap cukuplah, kita anggarkanlah uruf kebiasaan berapa lama sekejap ni. Sejam pun lama dah, sejam tu, setengah jam je lah kot, setengah jam, lepas tu pula jangan pula tiap hari muka dia, tiap hari muka dia, jangan, selang-seli lah, sekali-sekala. Kecuali pesakit itu memang nak sedemikian. Ni dia. Contohnya siapa? Ahli keluarga lah yang ziarah, dia mungkin minta tolong jaga ke sebagainya, yang tu boleh dah datang hari-hari, lama-lama sikit pun tak apa. Memang pesakit dia nak tengok muka dia, nak bagi seronok, tu tak apa, atas kehendak kerelaan pesakit. Kalau tidak, jarakkan masa, jarakkan hari, dan juga pendekkan masa lawatan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, aku kata ini bagi bukan semua orang. Adapun orang-orang yang berkerapat dengan orang yang sakit dan taulannya, dan seumpamanya daripada orang yang bermanis mesra ia dengan mereka itu, atau mengambil berkat ia dengan mereka itu, atau masyakkah dan susah payah atas orang yang sakit itu, apabila tiada melihat akan dia tiap-tiap hari, maka hendaklah ia pergi ziarah orang sakit itu tiap-tiap hari, selama tiada tertegah ia, atau selama tidak diketahuikan benci orang yang sakit yang demikian itu. Kata Imam Nawawi, maknanya kalau nak pergi ziarah itu, bagi kaum kerabat yang dekat dan sebagainya, sekiranya tidak menyusahkan atau memang dikehendaki oleh orang sakit itu supaya mereka ziarah dengan kerap, maka di situ tidak menjadi mengapa, pergilah. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ziarah orang sakit itu, duduklah dengan sekejap-sekejap sahaja, jangan terlampau lama sangat. Kita takut apa? Mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki dibuat secara bersendirian. Mungkin dia nak mandi, mungkin dia nak qada hajat, mungkin juga dia nak makan, dia nak berehat sekejap, nak baring tidur. Kita duduk, kita buat duduk tercongok depan dia. Tu masalah tu. Nak tidur pun tak lena kan, sedangkan kawan tu kena berehat. Jadi kena berpada-pada lah, berpada-pada. Dan yang keenam, doakan pesakit agar lekas sembuh. Itu je lah, doakanlah, mudah-mudahan dia beri kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh juga kita doa daripada doa-doa yang diajar oleh Rasulullah, ataupun doa lah kot bahasa Melayu pun boleh. Doa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, ya Allah ya Syafi, Kau sembuhkanlah sahabatku ini ya Allah daripada sakitnya ya Allah, Kau sembuhkanlah dia ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya tak tahu bahasa Arab, doa kok bahasa Melayu.
dengan menjaga adab-adab doa. Dan itu memuji Allah yang pertama. Yang kedua, selawat ke atas Nabi. Itu adab-adab berdoa. Puji Allah, selawat atas Nabi. Doakan dia. Mintalah bahasa Melayu, tak apa. Ya, ini kita doa malu-malu, takut. Malu nak doa depan orang sakit, malu. Sedangkan itu yang Rasulullah ajar, doakan tu orang sakit. Aminkan sama-sama. Ini malu. Sebab doa aku bahasa Melayu, malu. Tak apa, doa lah. Ya, dengar sama-sama, kita aminkan sama-sama. Amin, amin ya Allah. Ketentukanlah ya Allah doa ini ya Allah. Itu yang sebaik-baiknya. Doakan dia. Kau bahasa Melayu pun tak apa, kita faham semua. Yang penting jaga adab-adab doa. Memuji Allah, alhamdulillah, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doakan dia. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi masuk kepada bab seterusnya, bab ma jaa fi nahyi 'anil tamanni lil maut. Bab datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah mencipta bagi mati. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegah kita daripada bercita-cita nak mati. Yang bercita-cita nak mati. Ini yang boleh membawa kepada bunuh diri lah. Ataupun kita berdoa kepada Allah minta mati, bercita-cita supaya mati. Ketahuilah kiranya saudaraku, banyaklah orang yang turun bala di dunia ini seperti kena sakit atau kesusahan dalam hal kehidupan atau duka cita dan sebagainya. Mereka itu mencipta mati bahkan dengan zahir dan berterang-terangan mulutnya minta mati. Yang demikian itu ditegah oleh syarak, melainkan kerana memeliharakan agamanya, sebagai keterangan yang akan datang lagi. Jadi kita nak minta kepada mati ini, bercita-cita kepada mati ini ditegah oleh syarak, dilarang oleh agama kita. Tak boleh kita bercita-cita mati, tak boleh. Kecuali kerana hendak memelihara agama, yang ini diharuskan. Kerana nak memelihara agama. Nanti kita akan tengok nanti apa dia punya keterangan dia, memelihara agama. Sebab banyak kes-kes, memang ramai kes-kes dan juga banyak kes-kes dah berlakunya stres dan sebagainya, sehingga menyebabkan seseorang itu bercita-cita nak mati dan memungkinkan dia untuk bunuh diri. Ada banyak, antaranya penyumbang kepada ingin bercita-cita nak mati ataupun ingin membunuh diri ini. Ingatlah, bunuh diri itu hukumnya adalah berdosa besar. Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man qatala nafsahu bisyai'in 'adzabahu Allahu bihi fi nari jahannam. Sesiapa yang membunuh dirinya dengan cara tertentu, maka akan mengazabkannya di neraka Jahannam dengan cara tersebut. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sesiapa yang bunuh diri dengan cara tertentu, sama ada ditikam diri dia, dia terjun bangunan, terjun gunung, hempak dengan batu dan sebagainya, sengaja pergi tengah jalan bagi langgar di lori, berbagai cara lah. Kelak di akhirat kelak dia juga akan dihukum, dibalas dengan seperti yang sama berulang-ulang kali. Terjun bangunan tinggi, kelak akhirat di neraka pun sama juga. Dia akan terjun juga bangunan tinggi, jatuh, masalahnya tak mati. Kita di atas dunia ni terjun jatuh mati, mungkin sakitnya sekejap saja, itu Allah malam lah, kita tak tahu nak rasa macam mana kan, tak tahu pula, sebab kita tak pernah try bunuh diri tu, tapi sakitlah. Tapi lepas tu selesailah, nampak di dunia ni selesai. Akhirat Allah alam lah, maknanya apa, lepas tu, lepas kubur tu, itu serah pada Allah lah. Tetapi yang pastinya kelak di akhirat kelak
Ya, di neraka kelak waliyazubillah kita akan dibalas seumpama yang sama. Kita akan pulang berkali-kali benda yang sama. Kerja bangunan, jatuh, pecah kepala dan sebagainya. Lepas tu sembuh balik, terjun lagi, pecah lagi. Ya, sakitnya akan bertambah berulang-ulang. Makin dibuat makin sakit. Tak boleh pakailah istilah alah bisa tegal biasa, tak boleh pakai. Kan? Kita di dunia ni alah bisa tegal biasa. Lama-lama jadi tak sakit sebab dah biasa. Akhirat tak. Ya? Akhirat tak. Dia terbalik. Makin banyak kena, makin kuat rasa sakit. Itu akhirat. Walaupun diulang berkali-kali. Ya, waliyahzubillah. Kena langgar di lori sengaja, tengah jalan langgar di lori. Ya, itulah pun di akhirat langgar juga. Langgar. Ya, tapi makin sakit, bertambah sakit. Masya-Allah. Waliyahzubillah. Tak jauh lah ya. Tak jauh lah. Antara sebab-sebab yang pertama, lain pula keluar ini, mereka datang daripada keluarga porak-poranda, ada masalah kemiskinan, tempat tinggal yang kurang memuaskan, dan juga kelemahan personality kendiri. Itu yang pertama, penyumbang kepada perasaan ingin bunuh diri ni lah, yang sumbang kepada bunuh diri ni daripada keluarga yang porak-poranda. Sebab tu kita ni seboleh-bolehnya cubalah pertahankan keluarga kita sebaik mungkin, as a husband and as a wife. Kena ada tolak ansur. Bila berlaku porak-poranda dalam keluarga, yang jadi mangsanya ialah anak-anak kasihan. Kalau anak-anak dah besar tahan lagi. Ini kalau anak-anak masih lagi kecil. Sebab tu kita cubalah ya, sebaik mungkin untuk pertahankan keluarga kita daripada porak-poranda. Lepas tu kalau dekat sekolah, kalau tengok pelajar-pelajar yang bermasalah, kebanyakannya, bukan semua lah ya, kebanyakannya daripada keluarga yang porak-poranda. Mak ayah dah bercerai. Macam tu ya. Baik. Yang kedua, mengalami pengalaman putus cinta, kesedihan yang melampau. Ini pun bahaya juga ni ya. Putus cinta, susah pula putus cinta ya. Jadi sebab tu apa hal pun nak bercinta ke apa tu berpada-pada lah ya. Ingat bercinta jangan sampai menyerahkan segala-galanya kepada pasangan. Tanda cinta. Biasa orang lelaki dia biasalah, dia akan cuba nak mengambil kesempatan kan, di dalam kesempitan. Orang lelaki ya. Tanda kau cintakan aku, serahkanlah segala-galanya kepadaku, jiwamu dan ragamu. Habis ya, jangan ya, berhati-hati. Jadi lepas tu bila dah serah segala-galanya, kena tinggal. Ini stres, akhirnya bunuh diri. Waliyahzubillah. Kan? Dah malu dah nak letak muka kat mana. Perut makin boyor, bapak tak ada. Kan? Jadi lama-lama malu sendiri. Akhirnya ambil cari jalan mudah. Waliyahzubillah. So nak bercinta-cintalah, tapi berpada-pada ya. Yang ketiga, daripada keluarga yang banyak masalah kerana ibu bapa tidak bertanggungjawab. Ya, mak ayah, anak itu merupakan amanah kepada kita. Jagalah amanah tersebut. Didiklah anak-anak menjadi anak yang soleh dan juga solehah. Baik, itu ada ustaz ya, bila adalah ustaz ya, yang menyampaikan ceramah ya. Kita ni
Sanggup tak kalau kita nak apa dia kata, anak-anak ni, ya, kita seboleh-bolehnya biarlah mereka ini yang menguruskan mayat kita. Barulah kita ni boleh mati dengan senang. Biar anak-anak yang uruskan mayat kita. Mayat kita dimandikan, mayat kita dikafankan oleh mereka, oleh anak-anak, disembahyangkan oleh anak-anak, dikebumikan oleh anak-anak. Ini yang terbaik. Agak-agaknya berapa ramai anak kita yang mampu nak buat semua tu? Berapa ramai? Nak mandikan okey, tak apalah, bila ada tolong tunjukkan, tak ada masalah. Semayang. Berapa ramai anak-anak yang bila imam bertanya, saya kalau jadi bertugas, bila jadi imam ada jenazah sebagainya, saya akan bertanya, ada tak anak-anak, ya, ataupun ahli keluarga terdekat, suami ke, kalau yang mati tu perempuan, suami je ke, adik-beradik dia ke, yang nak jadi imam. Saya tanya, sebab mereka inilah yang afdal. Jarang sangat jumpa yang sanggup. Tak apalah, serah pada imam je, ya, serah pada imam sahaja. Ada yang sanggup tetapi akhirnya tolak balik, minta maaf imam, terlampau sedih. Itu okey lagi. Terlampau sedih menyebabkan dia tak boleh nak ke depan. Itu okey lagi, ya. Tapi ada yang tak sanggup. Sebab apa? Tak tahu nak baca doa. Saya kata doa tak apa, bacalah dalam bahasa Melayu. Tak boleh sangat pasing dekat imam kat belakang. Dah habis sembahyang pasing sila imam baca doa. Tak ada masalah. Imam spotting punya. Boleh. Yang penting kita solatkan jenazah. Patutnya boleh lah kan? Ringkas kan? Sembahyang jenazah, takbir pertama baca Fatihah. Ingat baca Fatihah, saya sebut sini Fatihah. Jangan nanti baca Fatihah betul. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Allahu Akbar. Jangan ya. Dah lama cerita penyakit baca Fatihah ni, sebab ada kes berlaku. Ya. Dengar pun dah bisa dengar kot, ya, yang bisa dengar saya cakap. Dah saya cerita dulu. Ada berlaku di Masjid UPM. Masjid UPM, Universiti Putra Malaysia. Ya, seorang sahabat saya yang tinggal di Kusuman jugalah, cikgu lah. Dia singgah sembahyang Zuhur, tapi dia dah terlambat, imam dah habis, dah bagi salam. Dia tengok ada satu orang hamba Allah ini sembahyang dekat tiang, dekat belakang sikit. Dia pun follow lah imam tu. Follow. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai baca bismillah, imam rukuk, Allahu Akbar. Dia follow dah rukuk, i'tidal. Sebab kan makmum masbuk kan, ya, makmum masbuk, dia follow ya. I'tidal, kemudian kita sujud, yang pertama duduk tadi sujud yang kedua, bangun rakaat yang kedua. Ya, dia bangun rakaat yang kedua. Dia bacalah surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Situ dia sempat. Imam dah rukuk dah. Imam dah rukuk dah. Laju penuh imam baca Fatihah. Dia cuba follow, cuba ikut, ya. Bila keadaan begini, makmum, sebab imam dia baca terlalu laju, jadi makmum ini dibolehkan untuk tertinggal 3 rukun panjang. Sebab Fatihah imam terlalu cepat. Ya, 3 rukun panjang. Dia tak boleh tak habiskan. Sebab dia makmum, kalau ikut adatnya dia makmum yang muafiq. Ya. So dia kena dengan Fatihah. Dia dengan Fatihah. Yang kawan ni duduknya rukuk yang tidak, dia pun kejar. Sempatlah kejar tahiyat awal. Naik rakaat yang ketiga, dia baca laju. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, sampai Ar-Rahmanirrahim dia laju dia tu. Imam ni dah rukuk lagi di belakang. Laju benar imam ni. Jadi lepas mayang tu, kawan ni dalam keadaan tercungap, keletihan mengejar. Tanyalah si brother ni, ya, bang, saya tanya sikit boleh bang? Ya boleh.
Abang baca Fatihah tadi lagi benar dah bang. Apa yang abang baca? Baca Fatihah lah. Ui, lagu dah bang. Boleh tak abang tunjukkan saya macam cara nak baca lagu? Kawan tu ajar lah. Cara dia begini, bacaan dia begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Tu Al-Fatihah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, saya first time dengar cerita macam ni tuan-tuan. Ingatkan jadi benda-benda main-main, rupanya betul-betul berlaku tuan-tuan. Biasa kita dengar yang guna panjang guna pendek tu kan, ya, guna panjang guna pendek, guna panjang, panjang. Rupanya Fatihah pun ada juga praktikal macam tu tuan-tuan. Saya kata la ilaha illallah, tapi dia ada usaha nak semayang, baguslah. Tetapi silapnya situ, ya? Dia tak baca surah Al-Fatihah, dia baca Fatihah. Ya? Okay, habis. Ini real cerita. Kisah benar ni tuan-tuan. Ya, hamba Allah kawan tu dia dekat Kusuma. Ya, kawan saya. Baik. Jadi takbir pertama baca surah Al-Fatihah. Ya, bismillah sampai waladhdallin amin. Ya, takbir kedua selawat atas Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad sekurang-kurangnya. Takbir ketiga Allahu Akbar, doakan sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu. Ya, banyak sikit boleh, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat salam. Betul. Ya, tapi tak ramai anak-anak yang sanggup menjadi imam. Ya, ini ya, sedangkan itulah dia perkhidmatan yang terakhir untuk ibu dan ayah dia, insya-Allah. Maksud tanam tu okeylah, ya. Masing-masing anak-anak dia masuk dah dalam biang tersebut untuk mengangkat, ya, jasad ayah dan ibu dia. Ya. Jadi sebenarnya benda ni kalau ikutnya mudah, tapi tak ramai yang mampu buat. Jadi macam mana dengan anak-anak kita? Agaknya boleh tak? Kalau tak boleh lagi nak sembahyang jenazah untuk kita, tuan-tuan, kena fikir-fikirkanlah. Ya, kena ajar, kena bagi tahu. Ya, Alung, tolong Alung, ya. Alung belajar sembahyang jenazah Alung. Ingat doa sikit-sikit. Ayah ni dah tua dah, tak lama lagi dah. Ya, kena buat macam tu. Ya. Biar dia yang sembahyangkan jenazah. Kalau imam tak tanya, bagi tahu imam, hari ni saya nak solat jenazah ayah saya sendiri imam. Beritahu. Ya, boleh. Kerana mereka ni lebih afdal, ya, daripada imam tersebut. Baiklah. Mana tu tadi? Jadi mak ayah ni kena ingat, kena didik anak-anak. Kena bertanggungjawab, menjaga amanah dia dalam mendidik anak-anak. Seterusnya lagi, ada mak ayah yang tidak ada skill kemahiran keibubapaan, tidak berkomunikasi, berakhlak dengan adab Islamiah yang baik. Hubungan keluarga bercirikan kemarahan, sindir menyindir, kata mengata, dia tak boleh ni. Ya, anak-anak ada standard, ya. Anak-anak ada yang disayangi, ada yang kurang disayangi, tak boleh. Dia kena sama kata. Walaupun mungkin kita ada perasaan sikit-sikit, ada beza sikit-sikit, tapi seboleh cuma jangan menampakkan perbezaan. Biar kita beranggapan tu semua sama. Anak-anak kita ni semua sama. Si Along ke, si Angah, Anda ke, si pendek ke, pendek, pandai, penai lah tu orang tu. Biar semua sama. Jangan ada perbezaan. Kasih sayang. Ya, biar semua sama. Lepas tu pula segi belajar tu sama juga. Jangan kita ni terlampau beri tekanan sangat. Ikut kehendak kita. Jangan. Ya. Sampai ada yang stres, anak-anak yang stres. Allah Rabbi. Tak nak kata apa. Ya. Anak-anak stres sebab dia tak dapat
mencapai kehendak ibu dan ayah dia yang terlalu tinggi. Padahal dah cemerlang dah, tapi tak dapat juga kehendak yang tinggi tersebut. Akhirnya apa anak tu buat? Bunuh diri. Waliyahzubillah. Kesian tuan, ya. Kesian mak ayah, kan, ya. Sebab tu kita ni jangan terlalu beri tekanan. Sebab banyak kes, ya, banyak kes berlaku. Kelar tangan, ada yang kelar perut, kelar leher, macam-macam, ya, tekanan daripada mak ayah. Jadi nak beri tekanan kepada anak-anak, tengoklah keadaan berpada-pada. Memang kita kena beri tekanan supaya mereka dapat mencapai yang terbaik cemerlang, tapi tengoklah keadaan, ya, berpada-pada. Baik. Akibat ketakutan, ini pun sama juga ni, ya, seperti kepada alung atau seseorang yang mengancam, ya, ini juga boleh menyumbang ke arah cubaan bunuh diri atau bercita-cita nak mati. Kita kalau buat pinjaman ke apa ke, berhati-hatilah, jangan sampai kita terpinjam alung. Ni tak jauh ni, ya, terpinjam alung. Itu bahaya tu. Baiklah, muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian. Jadi dalil yang menunjukkan atas tegahan kita bercita-cita untuk mati ini, ya, kerana atas sebab bala dunia, sebab ujian dunia. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, katanya An Harithah ibni Mudarrab qala dakhaltu ala khabbabin wa qad iktawa fi batni faqala ma a'lamu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya min al-bala'i ma laqitu. Diriwayatkan daripada Harithah bin Mudarrab, katanya telah aku ziarah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam sakit. Yang sakit ketika itu, nama sahabat Nabi yang sakit itu ialah Khabbab, ya. Dan sungguhnya pada masa aku masuk itu, aku lihat dia sudah di sarawang perutnya kerana berubat ia akan sakitnya. Disarai, ya, disarai. Sarai ini satu perawatan menggunakan besi panas, ya, besi panas ditempel, ya, di tempat yang sakit tersebut, ataupun dalam bahasa lain kita panggil dia kai, ya, K-A-Y-Y, kai. Dalam bahasa kita nak kata apa, kan? Kimo. Tapi kimo ke besi panas. Ini diletak besi panas tempat yang sakit, kerana berubat ia akan sakitnya. Dalam itu ia pun berkata, katanya, tidak aku ketahui akan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumpa bala sebagai bala yang aku jumpa ini. Ya, kerana sekarang sudah 7 kali kena sartu, bahkan dengan api, maka besarlah sudah kena bala atas tubuhku. Ya, jadi sahabat Nabi ini dah 7 kali, ya, buat benda ni, tak hilang-hilang juga sakitnya ni, ya. Disarai ataupun di rawatan besi panas, ditempelkan besi panas, ya. Mengawal tuan, ya. Dipanggil kai. Laqad kuntu wa ma ajidu darhaman ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi nahiyatin min baiti 40,000. Demi sesungguhnya aku dapat sedirham pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang ada padaku banyak harta, dan ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu mati mereka itu di dalam hal yang ketiadaan kurang daripada diri mereka itu pahala
kerana segera mereka itu memperbelanjakan dunia. Maka sekarang sudahlah tersimpan dunia mereka itu bekalannya di akhirat. Dan pada satu pihak daripada rumahku ini ada 40,000 dirham milikku, segerakanlah ambil pergi, sedekahkan dia. Baik, ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Khabbab. Dia ada satu sakit, satu penyakit, ya. Dan untuk menghilangkan sakit tersebut, berubatnya dia cara ialah dengan sakit di perut dia, sakit di perut dia. Dengan cara dia dengan rawatan kai, ya, iaitu dia menggunakan besi panas ditempelkan pada perut dia. Itu rawatan tersebut. Jadi dia panggil sahabat dia yang ziarah pada dia ini untuk apa? Untuk dia sedekahkan harta dia yang ada. Ya, kerana dia tahu yang dia ni mungkin dah tak lama, ya. Mungkin dia dah fikir yang dia ni nak mati dah. Ya, ataupun dia bercita-cita dia nak mati cepat kerana tak tahan sangat dengan sakit tersebut, ya. Lalu dia nak membelanjakan kesemua harta dia sebagai pahala, ya, sebagai mendapat pahala sedekah bagi pihak dia. Itu dia. Di sini dia ada 40,000 dirham. Segerakanlah ambil pergi sedekahkan dia. So sahabat dia terus sedekahkan 40,000 dirham. Sambung, walau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana au naha an tamanna al-mauta la tamannaitu. Dan jikalau bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah akan kami atau menegah ia akan kami bercita-cita mati, nescaya mencintakan aku, yakni aku akan minta pada Allah biar dimatikan daku dan biarlah dipendekkan umurku kerana sudah sangat-sangat jatuh pada atas diriku. Jadi kata sahabat tadi ni, sahabat Nabi tadi ni, yang nama dia Khabbab tadi ni, yang sakit tadi ni, dia kata kalau bukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah, ya, menegah kami, menegah kita daripada bercita-cita mati, nescaya aku telah minta dengan Allah biar aku cepat mati, biar aku pendek umurku, kerana tak tahan dengan kesakitan, ya, yang dihadapi. Kata Imam At-Tirmizi, hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih. Jadi penerangan hukum, ya, hukum minta kepada mati, ada dihukumkan makruh oleh ulama, ada dihukumkan harus oleh ulama. Bilakah makruh, bilakah dilarang, ditegah oleh syarak, dan bilakah dianya harus oleh syarak, kita perbincangkan di pertemuan yang akan datang insya-Allah. Ya, dan masa waktu isyak kita berhenti kat sini dah. Tentang bercita-cita untuk mati. Hari ini Al-Ikhwan, silap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.